Boleh? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih yang sudi hadir kerana meluangkan masa, dan itu adalah satu usaha. Mudah-mudahan dinilai oleh Allah sebagai amal yang baik. Dan begitu juga terima kasih juga yang sedang live, menonton secara live. Mudah-mudahan mendapat manfaat apa yang akan dikongsi pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan bercerita tentang kaedah permulaan surah, sebagaimana yang terpapar pada hebahan. Cuma malam ini saya sasarkan sekurang-kurangnya kita dapat bincang kupas paling kurang 7 surah. Bagaimana surah ini bermula dan kalimahnya apa. Baik, dan pada asalnya saya telah pun siapkan slide, tapi dengan izin Allah, slide itu hanya untuk tayangan saya seorang, ya? Jadi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan jangan risau. Walau bagaimanapun kita ada mushaf yang boleh kita rujuk. Tuan-tuan boleh dapatkan mushaf mu'jam, kan, terjemahan, kalau perlu. Dan jangan segan, sila ambil, tidak ada masalah, kan. Baik, sebenarnya bila bercerita tentang kaedah permulaan surah dalam Al-Quran, ada 10 bentuk kaedah pembukaan surah. Ini yang disebut oleh Al-Imam Asyuti dan diakui oleh ramai sarjana yang lain. Katanya antaranya bermula dengan pujian kepada Allah. Antaranya lain, ada surah yang bermula dengan perintah. 5 surah yang bermula dengan qul, kan? Bermula daripada surah Al-Jin, kemudian surah Al-Kafirun, kemudian surah Al-Ikhlas, dan sehinggalah surah An-Nas. Ada 5 surah qul. Ada lagi surah yang bermula dengan Iqra, itu pun kata perintah. Ada surah yang bermula dengan Sabbih, bertasbihlah. Ada surah yang bermula dengan perkhabaran. Ada yang bermula dengan sumpah. Sumpah ini banyak. Antaranya 4 surah langit. 4 surah langit. Apa itu surah langit? Idzas samaa'un fatarat, idzas samaa'un syaqqat. Ada lagi was samaa'i wat tariq, lagi was samaa'i dzatil buruj. Jadi 4 surah langit itu semuanya bermula dengan sumpah. Dan yang surah yang bermula dengan sumpah, dia tak kurang daripada 15 surah. Begitulah juga ada surah yang bermula dengan syarat, idza di depan, kan? Idza samaa'un syaqqat, idza samaa'un fatarat, lebih tepatnya adalah syarat, bukan sumpah. Sumpah itu was samaa'i dzatil buruj dan was samaa'i wat tariq. Itu syarat. Dan syarat ini dia tak kurang pada 7 surah. Ada surah yang bermula dengan seruan, ya ayyuhan nabi, kan? Dan ada lagi ya ayyuhan nas, surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, surah Al-Maidah, dan sebagainya. Ada seruan yang disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 5 surah. Dan ada surah yang bermula dengan seruannya pada umatnya, itu pada 5 surah juga. Ada yang berbentuk dengan pertanyaan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah kamu melihat apa yang berlaku kepada ashabul fil? Dan ini tidak kurang pada 6 surah. Ada yang bermula dengan doa. Doa ini wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang tidak berlaku adil ketika menimbang, kan? Wailul lil mutaffifin. Ini pada 3 surah. Ada banyak surah yang bermula dengan huruf hijaiyah. Ada yang bermula dengan 1 huruf, nun, qaf, sad. Ada yang bermula dengan 2 huruf, yasin, taha, hamim. Ada yang bermula dengan 3 huruf, ta, sin, mim, alif, lam, mim, alif, lam, ra. Ada yang bermula dengan 4 huruf, daripada alif, lam, mim
ditambah dengan sad, alif lam mim sad pada surah Al-A'raf. Begitu juga ada alif lam mim ra, 4 huruf. Ada yang bermula dengan 5 huruf. Ha mim ain sin qaf ataupun kaf ha ya ain sad. Sudah tentu bentuk-bentuk ini ada hikmah ataupun ada tujuan. Kenapa Allah memulakan dengan huruf hijaiyah? Kan? Dan ada yang bermula dengan penjelasan sebab. Itu pada satu surah sahaja. Baik, yang ingin kita huraikan pada hari ini, insya-Allah kalau berkesempatan, kita akan cuba kupas permulaan pada 7 surah, yang mana ia pada cabang yang pertama, pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah. Untuk bentuk yang surah yang bermula dengan pujian kepada Allah, dia ada 2 bentuk. Satu yang menceritakan tentang kesempurnaan Allah. Maksudnya pujian itu kita sebut kerana kita puji, menyebut tentang kesempurnaan Allah. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah menyucikan Allah daripada sifat kekurangan. Jadi kita sebut 2 bentuk. Satu, kesempurnaan. Satu, kesempurnaan. Yang kedua, bebas daripada kekurangan. Kan? Sempurna, kesempurnaan. Puji Allah, menyebut tentang kesempurnaan Allah. Yang kedua adalah menyucikan Allah daripada sifat kekurangan. Dan untuk bentuk yang mana kita menyebut tentang kesempurnaan Allah, ada 2 bentuk juga. Yang pertama, tabaraka. Yang kedua, alhamdulillah. Tabaraka, kita puji Allah Ta'ala dengan sifat kesempurnaan Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah, juga menyebut tentang sifat kesempurnaan Allah. Ada bentuk yang kedua, ini membebaskan Allah daripada sifat kekurangan. Bentuknya adalah tasbih, sabbaha. Yang kedua, yusabbihu. Okey, yang ketiga, sabbih. Yang keempat, subhana. Okey, sebenarnya subhana duduk atas ya. Mohon maaf. Subhana duduk atas. Yang paling awal subhana itu surah Al-Isra, subhanallazi asra. Kan? Cuma kalau slide boleh ditayangkan, sebenarnya ada beberapa perkara yang sangat menarik tentang surah yang kita katakan surah tasbih ni, kan, namanya kita sebut surah musabbihat, kan, surah yang bermula dengan tasbih. Baik, kita bermula dahulu dengan tabarak, ya, tabarak. Bentuk yang pertama pada cabang yang pertama. Bentuk yang pertama ada 2 cabang, tabarak dan alhamdulillah. Kita cuba huraikan dulu pada cabang yang pertama, iaitu tabarak. Sebenarnya apa itu tabarak? Tabarak, ada 2 surah yang bermula dengan tabarak. Yang pertama surah Al-Furqan. Yang kedua surah Al-Mulk, kan? Saya rasa Al-Mulk tu kalau saya tak sebut, tuan-tuan sering maklum, kan? Okey. Cuma yang kita ingin bincangkan, tabarak ni berasal daripada mana sebenarnya? Dan apa dia sebenarnya tabarak? Tabarak. Sebenarnya kalimah tabarak dia berasal daripada huruf ba, ra, kaf. Ba, ra, kaf. Yang mana barakah ini pada asalnya dia merujuk kepada dada unta. Al-barku. Al-barku iaitu dada unta. Itu asal penggunaan kalimah barakat, kan? Barakah. Al-barku. Jadi dalam banyak-banyak makhluk Allah Ta'ala, ada satu makhluk yang bila diberi had, cara dia tu agak istimewa, agak unik berbanding makhluk Allah yang lain. Iaitu unta. Bila dia beri had, siapa perasan dia beri had macam mana? Macam mana nak perasan kat Malaysia tak ada unta kan? Kalau perasan, orang kita selalu kita beli Igal tu apa? Igal tu yang kita letak serban kat atas tu, ada yang lilik kepala tu.
Dia bentuk dia kalau kita buat lipat jadi 8, kita pusingkan dia, letak kat atas. Tujuan dia apa? Tak nak bagi serban tu tercabut. Igal itu sebenarnya dalam bahasa Arab mereka sebut igal kerana accent mereka, lahjah mereka, logat mereka. Asalnya iqal. Iqal tu apa? Iqal itu benda tu diorang guna untuk tambat unta. Diorang letak pada lutut unta kat sini. Bila letak pada lutut unta tu tak boleh bergerak. Itu kunci kenderaan mereka. Kunci unta. Cara nak kunci guna igal. Jadi unta ni antara haiwan yang unik kerana bila dia berehat, dia bersandar pada dada. Kan? Kalau yang lain dia bersandar ke belakang, dia bersandar ke depan. Dia letakkan dada pada tanah dan kakinya itu dibiarkan begini kan. So dia akan duduk di situ. Jadi itu cara unta berehat. Dalam banyak-banyak makhluk, ini antara makhluk yang uniknya kerana berehat menggunakan dada. Lalu aktiviti rehat bagi unta ini disebut barakal jamalu. Unta sedang berhenti ataupun sedang berehat. Barakal jamalu. Kemudian kalimah barakah ini bila digunakan pada unta yang sedang berehat, ini menunjukkan unta itu tidak bergerak dan tidak berganjak daripada tempatnya. Kemudian itulah barakah, dia beralih kepada satu penggunaan yang baru, iaitu ibtaraka. Ibtaraka artinya apa? Tidak berganjak. Mereka gunakan kalau orang pergi berperang, mereka akan sebut ibtaraku fil harb. Mereka ini tidak berganjak dalam medan peperangan. Itu ibtaraku. Kemudian daripada ibtaraku, tidak berganjak, artinya dia terbentuk satu kalimah yang penggunaan yang lain, iaitu tentera ini bila mereka pergi berperang, kalau mereka maju ke hadapan, kalau mereka patah ke belakang, ada satu tempat yang mana mereka sampai di tempat itu mereka tidak akan lagi patah ke belakang. Faham ke? Kalau ke depan, dia patah ke belakang, barangkali ada ketika tertentu, keadaan tertentu mendesak untuk mereka patah, undur ke belakang. Tapi ada satu tempat sahaja mereka takkan lagi berganjak ke belakang, iaitu kubu pertahanan, kubu tentera. Itu namanya baraka. Kan? Ra, alif, kaf, alif, hamzah. Baraka. Baraka itu adalah kubu tentera. Kemudian digunakan lagi pada air yang ditakung, diletakkan dalam satu lubang. Lubang itu namanya birkah, al-birkatu. Kalau siapa yang pernah belajar bahasa Arab, dia biasa dengar kalimah al-birkatu, artinya kolam. Kan, takungan air yang diletakkan dalam satu lubang namanya kolam. Bahasa Arab menyebut al-birkatu. Kerana apa kolam ini bernama al-birkatu? Kerana ia menakung air dan air tidak lagi mengalir keluar. Dan orang Arab sedia maklum, mereka kekurangan air. Jadi air ini sering diertikan pada bentuk yang kelebihan, pada bentuk kelebihan. Maksudnya air itu satu bentuk kelebihan yang mereka terima oleh Allah. Lalu mereka samakan dengan kelebihan dan kemuliaan dengan air barakah, iaitu kemuliaan yang tidak berganjak pada seseorang, terhimpun bertakung pada seseorang. Kemuliaan itu tidak mengalir keluar, bertakung. Jadi kerana itu ada kalimah barakah. Tabarak artinya tabarak, maha berkat Allah Ta'ala. Berkatnya macam mana? Berkat terhimpun padanya segala kemuliaan dan segala kelebihan. Itu tabarak. Baik. Tabarak yang pertama, tuan-tuan akan dapati pada halaman yang ke-359 dalam mushaf, iaitu pada surah Al-Furqan, ayat yang pertama. Sebab kita sebut ayat pertama di semua ya, sebab kaedah pembukaan surah. Iaitu tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi
liyakuna lil alamin nadhira. Maha berkat alladhi yang nazzala menurunkan al-furqan. Al-furqan itu Al-Quranul Karim. Ala ke atas abdihi seorang hambanya, liyakuna supaya dia menjadi lil alamina untuk alam ini nadhira, peringatan, memberi peringatan. Jadi Allah turunkan Al-Furqan untuk jadikan peringatan kepada sekalian alam. Bila sebut tabarak, maha berkat Allah yang menurunkan Al-Furqan, dalam ramai-ramai makhluk, ada makhluk yang dimuliakan kerana turunnya Al-Furqan ini, iaitu nasi duduk molek. Nasi duduk molek sayang. Nasi di sini. Okey. Nasi tulis. Okey, baik. Dalam banyak-banyak makhluk, ada makhluk yang mana dia dimuliakan oleh Allah kerana Quran. Antaranya, dalam kalangan jutaan manusia, ada seorang manusia yang dimuliakan kerana Al-Quran, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak malam, ada malam yang disebut dalam Al-Quran dimuliakan oleh Allah, iaitu malam Al-Qadr, Lailatul Qadar, berbanding pada malam-malam yang lain. Dan dalam banyak-banyak bulan, ada bulan yang disebut dalam Al-Quran dan dimuliakan oleh Allah kerana turunnya Al-Quran, iaitu bulan Ramadan. Sekalipun bulan Ramadan itu bulan yang sedia maklum, dia bulan yang penuh dengan panas. Sangat panas ya, bulan Ramadan. Sebab itu namanya Ramadan. Ramad itu artinya panas. Dan dalam ramai-ramai malaikat, dalam semua malaikat, ada malaikat yang menjadi malaikat kehormat, ketua malaikat, kerana dia yang menyampaikan Al-Quran itu kepada sebaik-baik manusia. Malaikat ini namanya malaikat Jibril alaihissalam, dan itu memang sedia maklum. Tetapi bagaimana kita nak menghayati berkat Al-Quran itu mengalir kepada manusia? Iaitu tuan-tuan akan dapati bagaimana kalau seorang hafiz Al-Quran dalam rumah kita. Saya dikhabarkan ada satu tempat, seorang hafiz umurnya masih lagi muda, kurang daripada belasan tahun, tapi kebetulan dia memenangi pertandingan hafazan Al-Quran. Hadiahnya apa? Hadiahnya satu keluarga boleh pergi haji, termasuklah bibinya sekali. Artinya yang hafal Al-Quran itu seorang, yang menang itu seorang. Hadiah tu dapat daripada siapa? Satu keluarga. Itu limpahan berkat Al-Quranul Karim. Sebab itu disebut kerana turunnya Al-Quran ini tabarak, berkatnya Al-Quran ini kan penuh, jadi penuh kan barakatnya. Yang disebut dalam surah Al-Furqan, alladzi nazzala al-furqan, yang disebut di sini nazzala, turunkan. Dia ada sedikit perbezaan nazzala dengan anzala. Anzala diturun sekaligus. Nasi maka satu lagi kat mana? Dia ada satu lagi. Anzala itu turun sekaligus. Ini nazzala, turun berkali-kali. Kerana itu kita akan dapati nak sebut nazzala lebih susah daripada nak sebut anzala. Nazzala kan, kan itu tasydid. Tasydid itu tandanya berkali-kali turun. Al-Furqan, ulama berbincang tentang Al-Furqan. Ada yang mengatakan Al-Furqan ini bererti yang memberi penerangan, iaitu yang mencerakinkan. Apa erti cerakin kan? Siapa pernah ingat kalimah cerakin jumpa kat mana? Dalam matematik sekolah rendah kan? Sekolah menengah saya tak jumpa dah kalimah cerakin ni. Sekolah menengah, betul ke? Kan? Saya ingat balik cerakin ni bila saya kena mengajar balik matematik sekolah rendah, baru ingat kalimah cerakin. Apa erti cerakin? Apa erti cerakin? Dia pecah-pecah kan? Dia pecah-pecah kan? Okey, bila pecah-pecah kan artinya apa? Contohnya kalau 362, macam mana mencerakin kan? Cerakin cerai kan? Kan? Dia akan kata 300 tambah 60 tambah 2. Artinya apa? Artinya menghuraikan lebih jelas. Al-Furqan, peranan dia adalah menghuraikan. Dia mencerakinkan
syariat-syariat Allah. Dia menceraikan satu-satu diperkenalkan. Itu furqan. Faraqa, menceraikan. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan lain yang mengatakan al-furqan artinya cerai dalam bentuk dia turun tidak sekaligus. Kan? Jadi dia turun dalam keadaan berpisah-pisah, berasing-asing. Ada ayat lain turun, ada dalam satu surah. Surah itu ulama sebut dia makiyah juga madaniyah. Surah itu pernah ayat dalam surah itu pernah turun ketika Rasulullah dan para sahabat pernah musafir. Ada juga ayat dalam surah itu turun ketika Nabi SAW tidak bermusafir, berada di rumah. Ada keadaan tertentu ayat itu turun ketika waktu malam, dan ayat itu juga turun juga pada waktu siang. Surah ini surah Al-Hajj, surah berkenaan dengan haji. Kan? Dalam macam-macam bentuk Allah turunkan surah, macam-macam keadaan yang Allah turunkan surah Al-Hajj ini. Itu Al-Quran diturun sebagai Al-Furqan. Dia tidak sekaligus. Ada peranan dia. Biasa kalau sebut Al-Quran dia ada 4 nama kan? Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Kitab, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat Al-Zikr. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikr. Dalam 4 kalimah nama ini ada satu nama dikhususkan kepada Al-Quran sahaja. Al-Quran lah, kalimah Al-Quran. Dan 3 yang lain dia berkongsi nama itu dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Injil berkongsi nama Al-Kitab. Al-Kitab, bila sebut Al-Kitab juga boleh merujuk kepada Zabur, boleh juga merujuk kepada Taurat kan. Al-Kitab, begitulah Al-Furqan dan Al-Furqan dan Al-Zikr. Al-Zikr itu maha mulia. Alhamdulillah. Okey, bila disebut di sini, bila sebut tabarak, dia cerita yang penuh kemuliaan. Tetapi kenapa Al-Quran ni bila Allah ceritakan diturun untuk nadhira, memberi peringatan, ini seolah-olah kontradik di situ. Beri peringatan bukankah satu bentuk yang penuh dengan kegerunan kan? Tadi kita sebut Allah ni maha mulia. Kenapa kaitkan Allah yang maha mulia dengan nadhir, dengan sifat Al-Furqan, sifat Nabi SAW sebagai nadhir, memberi peringatan? Tidakkah ini agak kontradik dengan kalimat tabarak tadi yang penuh dengan kemuliaan? Macam mana kita nak menjawab persoalan seperti ini? Ini artinya, kalau kata Al-Imam Ar-Razi, kalau perhatikan tulisan beliau akan cuba timbulkan soalan, kemudian bagi jawapan. Dan soalan dia tu agak complicated. Jadi kalau seseorang yang suka berfikir, boleh baca tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Dia punya tulisan tu dia akan cuba bagi kita fikir juga. Kadang-kadang ada benda yang kita tak pernah terfikir, dia bagi kita fikir. Kan, itu bestnya ulama yang dahulu. Dia kata kerana ini nak bagi tahu dia ada 2 bentuk, dengan merangkumi 2 bentuk ini maka dia mencapai satu manfaat. Allah Ta'ala tidak sahaja bersifat Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang tidak membezakan mereka yang kafir ataupun yang beriman tetap mendapat nikmat daripada Allah. Tidak ada perbezaan antara itu kan. Tapi tidak cukup dengan itu, manfaat yang besar akan diperolehi oleh umat ini dengan satu lagi sistem yang kedua, iaitu nadhir, sistem memberi peringatan. Jadi benda ni tak dapat dipisahkan. Mulia tidak semestinya tidak beri peringatan langsung kan. Jadi untuk mencapai manfaat itu nadhir. Baik, itu pada surah Al-Furqan. Kemudian kita beralih pada surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk pada halaman 562. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat, tabarak, telah kita ceritakan tadi, berasal daripada barkun, baraka, kemudian ibtarak, kemudian baraka, kemudian birkatun, kemudian barakatun. Kemudian adalah kalimat tabarak kan. Tabarak alladzi biyadihi, sama juga di sini. Dia tak sebut siapa tabarak tu. Dari surah Al-Furqan tadi dia tak sebut siapa tabarak, terus alladzi, yang. Sama pada surah Al-Mulk, tabarak, siapa? Alladzi, yang. Siapa yang tu? Macam mana nak tahu yang siapa?
Yang pertama, alladhi biyadihil mulk, yang mana di tangannya ada kuasa pemerintahan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan memanglah ia maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kulli syai'in, sebut kulli, kalimah kulli ini dia merujuk kepada secara halus. Maha berkuasanya Allah Ta'ala ini dalam bentuk yang sangat halus. Bahkan ada surah, dalam surah Al-Hajj sendiri sekali pun disebut kalau manusia ini berkumpul, mereka tidak akan mampu mencipta satu ekor lalat. Tidak cukup dengan itu, ayat itu menambah lagi, bagi tahu bahkan kalau lalat dia ambil satu barang daripada kita tak boleh nak ambil balik barang tu. Ada di sini pernah cuba ambil barang yang lalat pernah ambil. Itu seekor yang lalat yang kecil. Itu kulli syai'in, halusnya kuasa Allah Ta'ala, disebut dalam surah Al-Mulk. Okey, perincian tentang ayat yang pertama surah Al-Mulk ni, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh layari kuliah yang disampaikan oleh PU Yusuf, Ustaz Yusuf, dalam kuliahnya surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah dan sebagainya. Okey, dia dah huraikan. Slot kita hari ini nak terangkan pada sudut kaedah permulaan surah. Cuma perasan atau tidak, kalimah tabarak yang tertulis pada surah Al-Furqan dia agak berbeza dengan yang tertulis pada surah Al-Mulk. Siapa yang buka mushaf dia akan perasan ada sedikit perbezaan. Kalau perasan dalam surah surah Al-Furqan ditulisnya begini, tabarak, kan? Tetapi kalau pada surah Al-Mulk ditulisnya begini. Ada alif yang berdiri, ada alif yang kecil. Kalau dengan bahasa yang mudah, sebenarnya alif ini bentuk yang baru lah, kan? Sepatutnya tak ada lah alif ni, tapi kaedah baru sekarang ni dia letak alif untuk kita perasan lah ada alif. Ejanya begini, tabarak, tabarak. Yang pertama, kenapa Al-Quran dia tidak seragamkan ejaan kalimah? Kenapa tidak seragamkan disebut tabarak begini atas? Perbezaan makna ayat. Bahkan kalau ulama bahasa, mereka tidak membeza-bezakan antara dua kalimah ni. Itu ahli bahasa, kan? Ahli bahasa mereka akan bersandarkan pada ejaan yang pertama. Ejaan yang kedua tidak ada dalam bahasa Arab. Sebenarnya kaedah bahasa Arab itu datang terkemudian. Al-Quran patutnya lebih utama, kan? Tapi kita sebutkan di sini kaedah bahasa Arab mereka bergantung pada tulisan ejaan yang atas. Ejaan ke bawah tidak diakui dalam bahasa Arab. Sistem kaedah dalam bahasa Arab sekarang lah, kan? Walaupun bahasa Arab itu datang terkemudian. Jadi Al-Quran ni dia ada kehalusan di sebalik itu, latifah, kan? Kehalusan ataupun keunikannya. Kenapa dia begini? Yang pertama, kalau itu datang daripada manusia, nescaya manusia akan seragamkan tulisan itu. Ini bererti ia datang daripada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kalau akal manusia, kita akan fikir, kalau alangkah baiknya kalau kampung dia eja semua PUNG, kan, dalam satu tesis, dan tidak ada pula pada 2-3 tempat eja PONG, kampung. Tamat, TAMAT ataupun TAMMEAT, kan? Tamat. Walaupun tamat dia katakan daripada bahasa Arab, wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kan? Jadi nampak tabarak dan tabarak ini yang pertama, ia menunjukkan ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ada kalangan sarjana yang mengatakan ini tidak, sahabat yang letakkan ejaan ni, bukannya Allah, kan? Tapi akhirnya mereka membuat satu kesimpulan, mereka kata ini tauqifi ijtihadi. Mereka gabungkan dua istilah tu, tauqifi datangnya daripada Allah, ijtihadi gabung hasil daripada apa yang para sahabat bincang, kan?
Tetapi kebanyakan sarjana dalam ulum Al-Quran mereka mengatakan ini tauqifi, Allah yang tetapkan. Allah yang tetapkan. Kerana itu dia berbeza. Dan ini tandanya ia bukan datang daripada Nabi SAW. Kan, bila berbeza. Okey, itu yang pertama. Okey, dah faham prinsip itu. Yang kedua, okey, akal kita akan cuba memerah. Kenapa begini tulisan dia? Tabarak, ada alif yang berdiri. Satu lagi tabarak, ada alif yang kecil. Kerana kita sebutkan tadi, surah Al-Furqan ceritanya tentang Al-Quran yang turun, Waalaikumsalam warahmatullahi, yang turun berasingan. Kan? Yang turun berasingan. Buktinya kalimah nazzala. Nazala merujuk turun berperingkat-peringkat, bukannya anzala. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Furqan. Sifatnya adalah Furqan, ia mencerakinkan, ia menceraikan, ia memisahkan. Memisahkan mana? Disebut lagi memisahkan perkara yang hak dan yang batil. Lagi turunnya berasingan. Lagi mencerakinkan, ia menghuraikan dengan terperinci. Itu Al-Furqan. Jadi bila sebut cerai, pisah, cerakin dan sebagainya, jadi logik tak? Sesuai tak? Ba dipisahkan daripada huruf ra dengan alif yang berdiri itu. Kewujudan alif telah memisahkan ra dan ba. Dan umum mengetahui huruf ba itu dia adalah huruf sifatnya istifalah, sifat yang nipis. Ra isti'la, huruf isti'la, huruf yang tebal. Kan? Jadi ini dipisahkan dengan alif. Selalunya dibuat satu bentuk ijaz ar-rasam, mukjizat rasam Uthmani. Kenapa ada ketikanya dieja ra'a bentuk begini dan ra'a bentuk begitu. Kan? Dan sebagainya lah. Dalam Al-Quran tidak sikit bismillah. Pada bismillah pada surah Al-Fatihah dieja begini, tapi surah Al-Alaq dieja bentuk yang lain. Perasan atau tidak kan? Boleh cuba tengok kan? Itu bentuk yang mana akal kita tak seiring, benda itu dia tak seiring dengan apa yang difikirkan oleh akal kita kan? Dan kalau kita nak mencabar orang, dah aku cabar dengan tesis yang aku bagi ni, cuba lawan, kita akan tulis dalam bentuk format yang paling tepat dan paling kemas kan? Tidakkah ini bentuk yang tidak kemas? Bukan bentuk yang tidak kemas. Ini buktinya ia bukan daripada manusia. Okey, berbanding tabarak. Tabarak yang begini, macam mana kita nak faham kenapa alif itu begitu kan? Bukannya alif yang berdiri. Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Bila sebut kekuasaan yang berada di genggaman Allah Ta'ala, tidakkah ini satu bentuk yang terkumpul, yang terhimpun? Bentuk yang terhimpun itu artinya berkumpul. Ba dihimpunkan dengan ra, walaupun ba itu sifat berbeza dengan ra kan? Istifalah dan isti'la berbeza sifatnya, tapi mereka bersatu dalam satu naungan kekuasaan Allah kan? Jadi bila cerita topik tentang kekuasaan disebut dieja begini kan? Pun begitu, perbincangan ini dikritik oleh ramai juga sarjana kan? Dan sebab itu kita katakan ini adalah ruang ijtihad sahaja. Berbincang tentang mukjizat rasam, ia adalah ijtihad. Adapun rasam itu sendiri tauqifi kan? Perlu difahami, rasam itu sendiri tauqifi. Tetapi kalau perbincangan tentang mukjizat, kenapa ejaan begini, kenapa tidak ejaan begini, itu perbincangan ijtihadi, terdedah kepada penemuan yang lain, dan ia boleh dikritik, tidak ada masalah kan? Sebab itu setengah orang dia sensitif guna kalimah mukjizat. Dia kata tak boleh guna mukjizat ni, guna kalimah tafsiran rasam. Biasanya ulama dia akan mengkritik kalimah mukjizat saintifik. Dia kata tak boleh guna kalimah mukjizat saintifik, sepatutnya tafsiran saintifik. Sebab apa? Sebab contoh kalau hari ini kita cerita tentang satu penemuan 11 planet, kerana kita menggunakan justify 11 planet itu menggunakan dalil daripada surah Yusuf kan? Contohnya lah. Dan katanya betul, akhirnya apa, saintis mereka menemui apa? Betul ada 11 planet.
Tapi kemudian ada lagi penemuan yang baru kata 13 planet. Macam mana kita nak membetulkan balik? Adakah ini bererti ayat Al-Quran tadi ayat yang salah? Kan, sebab itu mereka sensitif menggunakan kalimah mukjizat. Mereka kata tak boleh pakai mukjizat. Kalimah ni kalimah tafsiran sahaja. Ia terdedah kepada kritikan ataupun terdedah kepada penemuan yang baru. Okey, itu tabarak. Kita beralih, jadi kalau perasan balik, tabarak ia pada surah Al-Furqan, iaitu surah yang ke-25 dalam Al-Quran. Kemudian pada surah yang ke-67, surah Al-Mulk. Kita beralih kepada 5 surah yang bermula dengan Alhamdulillah. Perasan atau tidak, dalam Al-Quran ada 5 surah yang bermula dengan Alhamdulillah. Yang pertama surah apa? Surah Al-A'raf. Al-A'raf alif lam mim sad kan? Surah Al-An'am. Al-An'am kan? Okey, sebelum surah Al-An'am ada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini bagi mereka yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim bukanlah ayat daripada Al-Fatihah. Pun begitu mereka masih menganggap ayat dalam surah Al-Fatihah ada 7. Bukannya 6. Walaupun mereka tidak sepakat Bismillahirrahmanirrahim itu ayat ataupun tidak, tetapi mereka bersepakat bilangan ayat adalah masih lagi 7. Macam mana? Mereka pisahkan ayat yang ke-7 kepada 2 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim, satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Waladdallin, amin tu tak adalah tambahan. Waladdallin. Jadi itu 7 ayat juga. Jadi bagi mereka yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim, mereka akan katakan surah ini bermula dengan Alhamdulillah. Tidak kurang dengan itu, memang kebanyakan ahli tafsir mengatakan surah ini bermula dengan Alhamdulillah. Walaupun mereka dah bincang panjang tentang Bismillahirrahmanirrahim, tapi mereka masukkan juga Alhamdulillah itu permulaan surah, kan? Tanpa menafikan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Surah yang kedua, Al-An'am, bermula dengan Alhamdulillah. Surah yang ketiga, surah Al-Kahfi. Yang keempat, surah Fatir. Ada sebelum surah Fatir satu, surah Sabah. Hafal Quran ya? Masya Allah. Tahniah. Biasa orang yang hafal Quran, mereka suka perbincangan Alhamdulillah mula kat mana, Alif Lam Mim. Ada pada berapa surah? 6 surah kan? Alif Lam Mim. Dia akan bincang kenapa di sini Alhamdulillah, kenapa tak mula Alif Lam Mim, kan? Okey. Jadi itu Alhamdulillah pada 5 surah. Kalau perasan, 5 surah ini dia mewakili bagi setiap suku Al-Quran. Al-Fatihah suku yang pertama. Kemudian Al-An'am suku yang kedua. Kemudian suku yang ketiga surah Al-Kahfi, pertengahan mushaf. Kemudian suku yang keempat Sabah dan Fatir. Dan Sabah dan Fatir itu saling melengkapi antara satu sama lainnya, Sabah dan Fatir. Kalimah Alhamdulillah bila disebut pada surah Al-Fatihah, sudah tentu ia konteks yang berbeza dengan surah Al-An'am, kan? Dan sudah tentu juga konteks dia berbeza dengan surah Al-Kahfi, surah Sabah, surah Fatir, kan? Jadi kita nak uraikan apa perbezaan Alhamdulillah pada surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-An'am, Al-Kahfi, Sabah dan Fatir. Bila sebut Alhamdulillah, biasanya mereka akan berbincang 3 kalimah ini. Siapa mereka itu? Ahli tafsir. Yang pertama, Alhamdu, kan? Yang kedua, Asyukru. Yang ketiga, Al-Madhu. Ini tak kurang daripada 3 ni dah. Biasanya mereka tambah lagi Al-Thana'u. Cuma malam ini tak nak berbincang tentang Al-Thana'u, kita nak bincang 3 kalimah ini sahaja. Kenapa tak sebut Asyukru lillah? Asyukru ni artinya syukur lah, kan? Syukur. Kenapa tak sebut syukur kepada Allah? Kan?
Dan kenapa tidak pula menyebut al-madhu lillah? Madah ni artinya puji juga. Puji. Okey, baik. Kalimah al-madhu ia merujuk kepada perkara yang umum. Anda beri pada saya ataupun tidak beri pada saya tetap boleh memuji anda. Madah tukar. Kan? Awak ni baik. Walaupun awak tak beri apa pada saya. Itu madah. Al-madhu. Dia membezakan daripada alhamdu. Alhamdu ia merujuk kepada pemberian yang sampai sahaja. Anda beri, saya boleh puji anda dengan alhamdu. Tapi anda tak beri, saya tak boleh puji anda. Itu alhamdu. Itu bentuk yang pertama. Kemudian cuma alhamdu juga dia boleh merujuk kepada pujian kepada sifat yang ada pada anda. Walaupun anda tidak beri, tapi kebetulan anda handsome hari ini, saya puji anda dengan kehandsomean anda. Anda betul kacak. Alhamdu. Al-madhu boleh juga pada bentuk yang kacak tadi, bentuk sifat peribadi anda. Cuma apa bezanya nak bagi tahu? Alhamdu ia pujian kepada yang berhak. Al-madhu dia boleh jadi kepada yang berhak, kepada yang tidak berhak. Jadi bodek sebut kalimah al-madhu. Kerana itu ada hadis yang menyebut uhtut turaba ala wajhil maddahin. Tolong kalau lepas ni jumpa muka yang jenis puji orang ni, ambil pasir baling. Tapi kalimah di situ al-maddahin. Padahal dalam masa yang sama ada riwayat yang lain menyebut man lam yahmadin nas, man lam yahmadin nas lam yahmadillah. Siapa yang tak puji manusia, dia tak puji kepada Allah. Kalimah yahmad. Jadi kalimah yahmad tidak ada masalah. Kalimah yang bermasalah adalah madah. Kan? Bodek ni tak boleh. Dia hanya boleh pada benda yang berhak. Jadi alhamdu ia berhak kepada Allah Ta'ala. Itu sebut yang pertama. Sebut asyukru, syukur, ia merujuk pada pemberian sahaja. Anda beri pada saya, syukur, terima kasih. Tapi kalau anda handsome pada hari ini, ataupun anda menawan pada hari ini, saya tak akan sebut syukur, terima kasih kerana menawan pada hari ini. Tak ada. Tak ada orang terima kasih benda tu. Tapi mungkin boleh cuba pada isteri di rumah ataupun pasangan di rumah, sebut terima kasih kerana cantik hari ini. Kan mungkin dia ada satu perasaan yang lain. Kan? Sebab kita guna uslub yang berbeza kan. Jadi itu syukur. Artinya alhamdu, pujian yang berbentuk sempurna kepada yang berhak. Itu alhamdulillah. Surah pertama bermula alhamdulillah adalah surah Al-Fatihah. Yang mana sifat Allah yang disebut dalam surah Al-Fatihah adalah Rabbil Alamin. Rabb. Kalimahnya adalah Rabb. Rabb ini artinya Tuhan yang mentadbir. Tuhan yang mentadbir. Itu pada surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-An'am, alhamdulillahi alladhi khalaqa. Alladhi khalaqa. Kan? Kalau surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala. Satu lagi. Kemudian surah Saba. Surah Saba bagaimana permulaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kan? Dia memilikilah kan kita sebut. Dan surah Fatir, alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Fatir. Bila sebut Rabb, Rabb kepada siapa? Dalam surah Al-Fatihah disebut Rabbnya Al-Alamin. Sekalian alam. Skop yang sangat luas. Dia termasuk kepada semua makhluk yang ada. Kan? Itu Al-Alamin. Tetapi pada surah Al-An'am disebut mencipta apa? As-samawat wal ard. Langit, langit yang banyak, bumi yang satu.
Tetapi dia tak seperti al-alamin. Al-alamin lebih luas. Ada atau tidak makhluk yang tidak duduk di langit ataupun di bumi. Kan? Tapi disebut yang menciptakan langit dan bumi, tak sebut apa yang ada di bumi. Kan? Jadi khalaqa, anzala berkaitan dengan kitab. Fatir ataupun sabak berkaitan dengan satu kerajaan, itu sabak. Tapi fatir, Allah juga menciptakan malaikat. Surah Fatir. Jadi ulama bincang apa beza Rabb, khalaqa, fatir. Anzala letak tepi lah. Kan? Anzala turun, semua dah maklum. Beza turun dengan cipta. Tapi Rabb mentadbir. Khalaqa mencipta, fatir mencipta. Apa itu cipta? Fatir dan cipta dalam surah Al-An'am. Yang pertama, Rabb itu lebih luas. Mentadbir dengan erti kata, dialah yang menciptakan, dialah yang reka, dialah yang melukis, dialah yang membentuk, dia buat macam-macam. Tak cukup dengan itu, dah siap dah benda tu, dia juga yang beri nafas. Tak cukup dengan beri nafas, dia juga beri apa lagi? Turunkan rezeki. Itu kerja Rabb. Luas lagi. Bukan setakat memberi rezeki dan sebagainya. Menyediakan keperluan kepada manusia, menyediakan siang dan malam. Itu Rabb. Kalau khalaqa di sini artinya dia mencipta, tetapi mencipta nak bagi tahu dia adalah hint macam mana. Kalau dia tak cipta lagi pun dia boleh sebut khalaqa. Walaupun ni fa'il madhi ya. Walaupun fa'il madhi ni dia merujuk pada fa'il yang telah berlaku. Kan, perkara yang telah berlaku, perbuatan yang telah berlaku. Tapi khalaqas samawati wal ard, dia tak semestinya yang telah pun berlaku. Tapi bila Allah dah bagi tahu Allah nak ciptakan sesuatu, itu dah namanya khalaq. Kan? Itu kata Al-Imam Ar-Razi. Adapun fatir artinya dicipta daripada tiada kepada ada, tapi dengan kata memang dah ciptakan. Fatir. Kan? Jadi itu fatir. Al-alamin, alam. Kenapa tidak bermula dengan bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan? Kenapa tak sambung dengan Subhana? Kan? Subhanallahi Rabbil Alamin, kan, sebagai contoh lah. Kenapa tak sebut Subhana? Kan cerita tentang sifat Allah Ta'ala. Banyak kan ayat bila cerita tentang Allah Ta'ala, datang lepas tu Subhana. Tapi di sini sebut Alhamdulillah. Yang pertama, kerana awalnya kita diperkenalkan dengan Tuhan yang bersifat pengasih dan penyayang. Walaupun mereka kufur, mereka tetap berhak menerima rahmat Allah Ta'ala. Dengan bagaimana Allah tidaklah pula menyekat rezeki untuk mereka. Bahkan Allah bagi peluang juga untuk mereka tidur. Kan? Dihalang untuk tidur adalah satu bentuk penyiksaan. Kan? Dihalang untuk tidur walaupun dah mengantuk. Kan? Jadi ini sebutnya Allah Ta'ala dia sifatnya Ar-Rahman. Mereka beriman ataupun kafir tetap berhak mendapat rahmat Allah Ta'ala. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, kekalnya rahmat Allah Ta'ala. Itu untuk mereka yang mati dalam keadaan iman. Jadi tidakkah ini berbeza dengan agama yang lain? Agama yang lain seringkali Tuhan mereka diperkenalkan dengan watak yang bengis. Kadang-kadang Tuhan mereka bertaring, bertanduk dan berperut boroi. Kenapa? Tonjolkan Tuhan mereka dalam bentuk yang sedemikian. Watak yang bengis tu. Kenapa tidak seperti Tuhan kita bila diperkenalkan tentang Allah Ta'ala Ar-Rahman? Kamu beriman ke tak beriman, Allah rahmat, sayangkan kamu. Walaupun akhir nanti kamu dah lakukan kezaliman yang melampau, tapi hanya satu saat kamu mengucap syahadah, itu kamu berhak dapat rahmat Allah Ta'ala Ar-Rahim. Sifat rahmat tu luas kan? Luas sangat Ar-Rahman. Jadi perkenalan dengan kita dengan Allah Ta'ala ni satu bentuk nikmat yang sangat besar. Berbanding dengan agama lain, mereka berkenalan dengan Tuhan mereka dengan watak yang sedemikian. Kadang-kadang mereka sendiri mempertikaikan, betul ke ni Tuhan? Kan? Kalau tanya orang Kristian tentang sesuatu akidah, mereka sepakat atau tidak jawab soalan tu? Kan? Mereka bergantung pada emosi dan rasional mereka. Mereka fikir ikut akal mereka tentang Tuhan mereka.
Sebab itu mereka tidak sepakat dalam beberapa isu. Dan mereka berani saja bagi tahu Nabi itu pernah melakukan dosa. Kalau sebut Adam melakukan dosa, itu dah jadi isu dah, betul ke Adam melakukan dosa? Kan Nabi kan maksum. Walhal pada riwayat yang lain mengatakan kisah Nabi Adam tidak ada dalam Al-Quran, melainkan ceritanya sebelum dia menjadi Nabi. Logiklah kalau dia melakukan kesalahan, sebab dia bukan Nabi kan ketika itu. Jadi kita semua sepakat tentang akidah ni. Kita cerita Nabi tidak maksum, terselamat daripada dosa, kita sepakat kan. Walaupun Al-Quran pernah menegur Nabi, ada itab, tapi kita masih lagi sepakat itu bukan berarti Nabi melakukan dosa. Kita sepakat tentang akidah. Jadi cerita hal akidah, berkenalan dengan Allah Ta'ala, ini satu bentuk yang sangat indah. Indahnya perkenalan dengan Allah, tidakkah ini satu nikmat? Bila nikmat inilah yang patut kita syukuri. Ayat yang kedua pada surah Al-Fatihah, Alhamdulillah. Syukurnya kita berkenalan dengan Allah sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan itu yang pertama, Alhamdulillah. Itu bentuk yang pertama. Yang kedua, kerana surah Al-Fatihah ini juga dinamakan sebagai surah Ad-Du'a. Surah doa. Kenapa dinamakan surah Ad-Du'a? Kerana ia mengajarkan tata cara doa yang paling powerful, yang paling berjaya, doa yang paling mustajab. Macam mana doa yang paling mustajab? Disebut afdalud doa alhamdulillah. Doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Kenapa? Doa itu, doa yang terbaik, doa yang mustajab, dia kena mula dengan alhamdulillah. Okey, kerana surah Al-Fatihah pada ayat yang ke-6 ada doa di situ kan, ihdinas siratal mustaqim. Tapi dia ajarkan cara berdoa yang berkesan adalah alhamdulillah. Kenapa bila nak berdoa kena alhamdulillah? Kerana kita ni Allah dah cerita, Allah ni Ar-Rahman, Allah dah bagi semua benda dah. Artinya banyak sangat nikmat yang Allah bagi pada kita, tapi kita masih lagi minta. Adakah itu berarti Allah kurangkan pemberiannya pada kita? Tidak, Allah dah bagi semua benda dah, aku dah ada semua, tapi kenapa kau minta lagi? Kerana kelemahan diri kita. Bukan berarti kurangnya pemberian Allah, tapi berarti lemahnya diri kita. Maka cara yang terbaik, adabnya adalah, ya Allah, hari ini aku nak minta sesuatu dengan Engkau. Bukan berarti Engkau ini mengurangkan pemberian Engkau, tidak. Tetapi kerana kami yang lemah dan kami sedia akur banyak sangat dah nikmat yang Engkau bagi, alhamdulillah. Syukur padamu ya Allah hingga awal, barulah kami berdoa. Artinya doanya kita nak menafikan kurangnya pemberian. Tak ada kaitan pun Allah kurangkan pemberian, kita yang lemah. Kerana itu bermula dengan alhamdulillah. Puji dulu Allah Ta'ala. Macam-macam dah Allah bagi ni, dah sempurna dah ni kan. Tapi nak minta lagi, itu alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, perasan atau tidak, kita baca alhamdulillah satu hari berapa kali paling kurang? 17, itu paling kurang kan. Okey, andai kata kalau tuan-tuan jamak kan, mungkinlah kurang sikit daripada 6, jadi 11 kali lah kan. Itu keadaan qasar, solat. Itu tak masuk lagi solat sunat. Jadi sekurang-kurangnya 17 kali. Perasan atau tidak, setiap hari kita ditimpa dengan pelbagai bentuk emosi. Ada ketika saya bahagia, gembira. Ada ketika saya juga gembira. Logik lah kan, saya disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi ada ketika saya sedih. Sedih sangat. Bila mata warna biru hilang, saya sedih. Tapi saya masih lagi disuruh oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillah. Kenapa ya? Agaknya walaupun apa-apa keadaan, kita disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah. Pengurusan yang cemerlang, antaranya pengurusan emosi yang cemerlang adalah kita pengurusan emosi yang cemerlang adalah kita sentiasa berfikiran positif walaupun ditimpa dengan musibah. Dan cerita tentang bahagia dan derita ini diterangkan panjang lebar dalam surah Taha. Surah Taha cerita juga tentang Nabi Adam, tapi pada perspektif bahagia ataupun derita.
cerita tentang Nabi Musa AS, tapi pada perspektif bahagia ataupun derita. Itu surah Taha. Tapi surah Al-Fatihah nak bagi tahu kena sentiasa positif walau apa keadaan. Dan itu yang membezakan kita dengan agama yang lain. Kerana itu kita tidak boleh juga untuk membunuh diri walaupun emosi paling tidak stabil. Walaupun ada ketika Maryam satu ketika dahulu pernah meminta alangkah baiknya kalau dia mati dulu, kan? Masa ketika dia bersalin, kan? Jadi itu nak bagi tahu Muslim dia kena sentiasa berfikiran positif. Alhamdulillah, surah Al-Fatihah. Lagi bentuk yang lain lagi. Siapa sahaja yang tahu perbezaan alhamdu, asyukru, lagi apa lagi? Al-madhu. Siapa sahaja yang tahu? Tuan-tuan tahu hari ini barangkali sebab tuan-tuan pernah mengikuti kuliah yang sebelum ini, ataupun kebetulan sahaja diberi peluang untuk ikut kuliah saya hari ini. Saya pun tahu kebetulan saya baca sahaja. Ada keadaan kalau saya tak baca saya tak tahu. Jadi kata Al-Imam Asy'arawi, barangkali mereka yang berada di kampung, mereka tidak mempunyai peluang untuk mengetahui perbezaan alhamdu, asyukru, al-madhu. Tapi ini tidaklah pula membezakan darjat kita dan darjat orang kampung. Allah sendiri yang dah tetapkan. Baik, kalau kamu tak belajar ke, kamu belajar ke, sekarang ni guna juga alhamdulillah. Belajar ataupun tak belajar, guna juga alhamdulillah. Artinya yang membezakan saya dan tuan-tuan kerana takwa sahaja, bukannya kerana saya tahu kalimah alhamdulillah. Mereka yang tahu ini adalah mereka yang mempelajari bahasa. Kadang-kadang mereka yang mengikuti kursus profesional untuk mengendalikan program ataupun acara, kata-kata aluan yang diungkap. Ada MC yang mana kata aluan dia tak best langsung, sampai sudah memang tak best, mujuk acara sahaja yang best. Dan itu sudah memandai membeza-bezakan manakah MC yang berbakat ataupun MC yang tidak berbakat. Tapi tidak Allah Ta'ala. Mereka yang tahu ataupun mereka yang tidak tahu, mereka yang pandai berbicara menggunakan kalimah apa nak puji orang, kan? Macam MC tadi, mereka tahu macam mana, kat mana nak puji orang, kan? Jadi kat sini mereka yang tahu cara nak puji Allah ataupun tak tahu puji Allah macam mana. Nah, sekarang ni aku dah tetapkan. Mari kita guna kalimah yang sama, alhamdulillah. Kata Al-Imam Asy'arawi, ini menunjukkan Allah Ta'ala ini kita sepatutnya bersyukur pada Allah, alhamdulillah, atas penetapan kalimah alhamdulillah. Kan? Kerana penetapan kalimah alhamdulillah, kerana itu saya dan tuan-tuan dibezakan kerana takwa, bukan kerana pengetahuan saya. Kita beralih kepada surah Al-An'am. Boleh ya? Ketika surah At-Tiwal, surah yang panjang, ia bermula dengan surah-surah Madaniyah. Surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, kemudian surah An-Nisa, kemudian surah Al-Maidah. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Keempat-empat surah ini adalah surah Madaniyah, turunnya selepas hijrah. Kan? Pendekatannya Allah cerita tentang hukum hakam yang pernah ada pada kalangan Bani Israel. Itu pada surah Al-Baqarah. Bahkan Allah cerita lagi tentang pendirian ataupun pegangan ahli kitab dari kalangan orang Kristian. Itu surah Ali Imran. Bahkan Allah sebut lagi tentang hubungan sesama manusia perlu dijaga. Itu surah An-Nisa. Kemudian tak cukup dengan sesama manusia, hubungan itu perlu dijaga juga selain daripada manusia. Itu bentuknya binatang. Binatang itu kadang-kadang kita buat sebagai hidangan makanan. Al-Maidah. Itu pendekatan. Tetapi kalau setelah dibongkarkan pendekatan itu kepada ahli kitab, mereka pun tidak mahu, masih lagi tidak mahu beriman. Itu audien bentuk yang pertama pada Tiwal 4 yang pertama, surah panjang yang pertama, 4 yang pertama. Itu ahli kitab audiennya. Tapi sekarang ini kalau kita beralih kepada satu kelompok yang mana mereka tidak ada kitab,
Ada atau tidak mereka yang agama mereka tidak ada kitab. Kitab yang kita maksudkan kitab samawi, kitab daripada Allah, iaitu orang Arab Quraisy. Pendekatan dakwah kepada mereka adalah surah Al-An'am, yang mana dalam surah Al-An'am ada satu sahaja kisah Nabi Ibrahim berdialog kepada ayahnya pada satu ayat. Kemudian Nabi Ibrahim berdialog kepada kaumnya. Tetapi kalau diikutkan, ada banyak siri dialog Nabi Ibrahim bersama kaumnya. Tapi dialog yang dirakamkan pada surah Al-An'am, pada sudut Nabi Ibrahim menggunakan alam sebagai modal perbincangan. Artinya mereka yang tidak ada kitab, cara untuk kita berhujah kita menggunakan alam, bukannya menggunakan kitab. Itu surah Al-An'am. Maka bila Allah sebut tentang alam, Allah sebut pendekatannya menggunakan nikmat. Cerita nikmat Allah Ta'ala satu-satu pada surah Al-An'am. Nikmat. Dan itu agak berbeza dengan perwatakan surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf tidak lagi diceritakan tentang nikmat. Allah ceritakan kaum-kaum yang Allah pernah musnahkan kerana takabur mereka, kerana istikbar mereka. Kan? Itu surah Al-A'raf. Kemudian tadi sebut nikmat, surah Al-An'am. Surah Al-A'raf sebut tentang ancaman. Tak cukup dengan itu, natijah awalnya adalah perang Badar. Surah Al-Anfal, mereka kalah. Natijah yang lebih besar adalah Fathu Makkah, iaitu pada surah At-Taubah. Indah susunan Al-Quran ini. Sekarang ini kita beralih pada surah Al-An'am. Allah cerita tentang nikmat. Allah kata Alhamdulillah, sebut Allah Ta'ala dulu. Tadi surah Tabarak tak sebut kalimah Allah kan, sebut Alladhi. Siapa sebut Alladhi, tak sebut Tabarak, Tabarakallah, sebut Tabarakalladhi. Kan? Sedangkan audien bukannya orang yang tahu siapakah yang Tabarak tu. Kan? Tapi kenapa sebut Alladhi? Tadi kita tak huraikan tadi kan? Sebut Alladhi. Sebab kata Al-Imam Ar-Razi ini memang menunjukkan bila sebut saja Tabarak, mereka akan tahu rupa-rupanya dia bukanlah makhluk yang berhak mendapat tabarak, yang disebut mulia, penuh dengan kemuliaan. Sebab manusia ada kadang-kadang keadaan tertentu ketika saya ditandas, ia berbeza dengan ketika saya berpakaian begini. Saya ditandas, saya tidak mulia, teman-teman. Bukan saya seorang. Saya rasa semua orang yang hadir di sini begitulah keadaannya. Kan? Artinya setiap manusia dia ada keadaan tertentu, dia keadaan yang tidak mulia. Ketika saya buang kotoran saya, kan, kotoran pada lubang-lubang yang ada, lubang hidung contohnya, kan, itu satu bentuk aib, keaiban. Maka yang berhak mendapat kemuliaan yang sepenuhnya secara total itu Allah Ta'ala. Surah Al-An'am cerita tentang nikmat Allah Ta'ala melalui alam. Alladhi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit banyak, wal arda, satu bumi. Sebut as-samawat ini, kita lihat langit yang tidak berbumbung, kan, yang tidak bertiang. Berbumbungkan langit, tidak bertiang, tapi tak pernah pula jatuh. Soalannya, langit ni sebenarnya warna apa? Ni saja tanyalah. Langit sebenarnya warna apa Mana? Langit yang kita tengok waktu siang, langit warna apa? Biru. Kenapa warna biru? Sedangkan matahari warna biru ke? Yang memancarkan cahaya tu warna oranye. Kenapa langit pada waktu siang tidak berwarna oranye? Kenapa? Kerana terpantul daripada laut. Pernah ambil tak air laut? Pernah ambil? Cedok sikit air laut, warna biru ke warna putih? Warna jernih kan, colourless, tak ada warna. Jadi kenapa laut warna biru? Kerana terpantul daripada langit. Sekarang ni siapa yang terpantul daripada siapa? Langit terpantul daripada laut ataupun laut yang terpantul daripada langit? Warna biru. Pernah tak kita fikir kenapa tidak warna oranye?
Jangan cahaya bumi, matahari tu warna oranye. Tapi kenapa warna biru di langit? Bahkan Allah pernah sendiri berfirman, fala uqsimu bisyafaq. Allah pernah bersumpah dengan asyafaq waktu maghrib. Waktu maghrib tu langit kelihatan oranye. Tapi matahari tu warna oranye, warna oranye, bukan warna biru. Tapi kenapa di atas tu langit warna biru? Wa ja'ala dhulumati wan nur. Tidak cukup dengan khalaq, menciptakan. Ja'ala, menjadikan. Ada beza kan? Jadikan dengan menciptakan. Hari itu pada siri kisah Nabi Adam dalam Al-Quran kita pernah sebut. Kenapa disebut khaliqun basharan ja'ilun fil ardi khalifah, tidak sebut khaliqun fil ardi khalifah. Kan? Ada beza. Ja'ala, menciptakan daripada sedia ada kepada yang lebih bentuk, yang lebih sempurna. Itu ja'ala. Khalaqa, menciptakan daripada tidak ada kepada ada. Itu khalaqa. Jadi sebut khalaqas samawati wal ardh, daripada tidak ada kepada ada, langit dan bumi. Dan Allah menciptakan az-zulumat. Dia nampak, kalau orang belajar bahasa Arab, dia ada satu bentuk muqabalah tersebut. Muqabalah ni dia dia setentang, kan, setentang, tetapi dia bentuk yang sama. Contoh as-samawat, kan, as-samawat dalam bentuk jamak, az-zulumat bentuk jamak, kan, itu bentuk yang pertama. Tak cukup dengan as-samawat yang bentuk jamak, kata ganda. Al-ardha bentuk singular, bentuk tunggal, iaitu bumi. Dan ada juga kejadian alam ini yang bentuk tunggal selain bumi, iaitu an-nur, cahaya. Perasan atau tidak, apa pandangan saintis tentang gelap? Apa pandangan mereka tentang gelap? Kalau kita belajar fizik kan, dia ada bab daya. Selepas bab daya ada bab haba, kan? Ada lagi bab cahaya. Artinya cahaya itu adalah sesuatu. Gelap ketika tiada cahaya. Artinya gelap itu bukan sesuatu. Betul ke? Mohon betulkan saya. Dia tak ubah seperti sejuk. Sejuk itu ialah bukan sesuatu. Ia adalah ketika haba tiada ataupun haba rendah. Begitulah gelap. Gelap itu tiada, dia bukan sesuatu. Tetapi bila tiada cahaya, barulah kita kenal itu gelap. Cahaya itulah sesuatu. Betul atau tidak? Kan? Agaknya setuju atau tidak dengan definisi ataupun takrifan sebegini? Disebut dalam surah Al-An'am, gelap itu bertingkat-tingkat. Dia banyak. Boleh jadi tak gelap ini adalah sesuatu? Saya sebut sesuatu ni artinya ada partikel, ada komponen dia, sebagaimana cahaya. Boleh jadi kan? Dan kerana itu, kalau kita perhatikan gelap kita di bumi, dia tidak sama gelap di bulan. Gelap di bumi kebiru-biruan langit itu. Tapi gelap di bulan, gelap itu gelap totally gelap, hitam, sehitam-hitam. Artinya gelap itu bertingkat-tingkat. Dan mereka pernah dipersoalkan, mana yang datang dulu, gelap dulu ke cahaya dulu, malam dulu ke siang dulu? Dia tak ubah seperti soalan ahli tafsir sebut. Soalan ini tak ubah seperti kita tanya mana dulu, telur dulu ke ayam dulu. Itu pandangan ahli tafsir. Mereka kata, jadi kita tak boleh jawab mana dulu. Tapi kalau kita tanya secara saintifik, mereka kata asalnya gelap. Cahaya ada, barulah gelap itu tak terlihat, tak terperasan. Jadi bila cahaya tidak ada, barulah gelap itu dikenali. Artinya gelap itu bukan sesuatu, kan? Tapi cahaya itu sesuatu. Tapi Al-Quran menyebut yulijul laila fil nahar, malam itu masuk pada siang. Wa yulijul nahara fil lail, siang itu masuk pada waktu malam. Artinya mereka saling memasuki antara satu sama lain. Tidak ada yang mana sesuatu, mana satu yang bukan sesuatu. Artinya kedua-duanya itu sesuatu. Ataupun dengan bahasa mudah, dua-dua itu adalah komponen. Dia bukan satu komponen, satu lagi bukan komponen yang tidak wujud.
Buktinya apa? Ditanya seorang tokoh arkitek daripada Syria, namanya Abdul Rahman Al-Kayali. Abdul Rahman Al-Kayali dia pernah tanya soalan. Abdul Rahman ke Ali Al-Kayali, arkitek daripada Syria, dia tinggal di Emirat. Dia kata kerana itu kita lihat di langit itu berwarna biru sebab adanya partikel gelap, partikel malam yang dia bukannya berada di tahap yang teratas. Sebab itu sebut zulumat Jangan banyak kan. Selalu kalau sebut zulumat mana, kenapa banyak yang ni satu? Selalunya mereka akan kaitkan, ulama tafsir mereka akan kaitkan zulumat itu gelap, dia bidalan kepada jalan kesesatan. Jalan kesesatan itu banyak, jalan cahaya itu satu. Tapi arkitek ni tak puas hati. Dia kata tak cukup dengan tafsiran sebegitu sahaja. Dia kata mesti ada sesuatu ni. Dan dia persoalkan, langit itu biru kerana adanya partikel gelap. Yang gelapnya itu bukan gelap yang teratas. Gelap tu mungkin tahap yang di bawah. Kerana itu langit itu kelihatan biru walaupun matahari warnanya oranye. Disebut lagi, planet yang paling dekat dengan matahari, dia mempunyai graviti yang sangat kuat. Mohon betulkan saya kalau saya silap ke? Manakala planet yang makin jauh daripada matahari, dia mempunyai graviti yang sangat lemah. Makin jauh makin lemah. Dan planet yang paling jauh daripada matahari adalah planet Pluto. Saiznya kecil. Ini menunjukkan gravitinya lagi dah lemah. Jarak faktor lemahnya graviti. Saiz faktor yang kedua lemahnya lagi graviti. Artinya graviti paling rendah adalah pada Pluto. Tapi pernah atau tidak Pluto ini tergelincir daripada orbitnya ataupun terjatuh daripada orbitnya, sedangkan graviti dia lemah? Soalan dia, kenapa Pluto tidak pernah jatuh daripada orbit? Soalan beliau. Kerana adanya komponen gelap yang telah mendesak Pluto supaya dia tidak terjatuh. Dia seolah-olah mencengkam sistem solar ini. Itu pandangan sahaja. Dia terdedah kepada penemuan yang akan datang. Kerana itu ada baiknya kita katakan ini tafsiran saintifik, bukannya mukjizat saintifik. Kerana nanti kalau ia ada penemuan yang baru, adakah bererti justification pada hari ini menggunakan Al-Quran bererti pada akan datang ia tidak lagi benar, kan? Sebab itu tafsiran, betul kan kalimah dia. Jadi itu az-zulumat. Allah cerita tentang alam ini sangat terperinci, sangat halus pada surah Al-An'am. Itu pendekatan kita berdialog dengan mereka yang tidak ada kitab, terutama mereka yang menyembah berhala. Kerana itu surah Al-An'am bernama Al-An'am kerana apa? Kerana mereka menggunakan binatang ternakan untuk memenuhkan kepuasan mereka. Mereka suruh orang kedepankan Al-An'am itu untuk Tuhan mereka. Dalam surah ini ditanya, binatang tu akhirnya pergi ke siapa? Dia tak ubahlah seperti kita kalau tengok buah limau kan, dekat satu tempat. Pernah tanya atau tidak, buah limau tu pergi kat siapa nanti? Buah limau tu kalau masih lagi okey, ertinya apa? Kalau dah buruk tu, buah limau akan ertinya apa? Pernah tanya atau tidak? Okey, itu dulu. Sekarang ni mungkin dah moden. Kami tak pakai lagi limau yang hidup tu, kami pakai limau palsu. Baik, kalau 10 orang datang, limau tu akan jadi berapa? Masih lagi 3 ataupun 10? Kan? Tak boleh lah limau banyak sangat. Sekarang ni tukar lagi, bagi nasi lemak. Kau nampak tak? Kedua orang dah start bagi nasi lemak lah sekarang. Kepada Tuhan mereka, sembahan mereka, mohon maaf mungkin boleh jadi sembahan mereka, mungkin, barangkali, tapi ini sembahan mereka. Saya dah mula bagi nasi lemak. Pernah tanya atau tidak nanti akan penuh nasi lemak di situ ataupun bagaimana? Pendekatannya surah Al-An'am, cara nak berdialog dengan dia. Tanya soalan begitu, kan nanti akan sampai kepada siapa? Surah Al-An'am bertanya, binatang yang disembelih itu sampai ke siapa?
Hukum hakam, ada binatang yang terhad kepada lelaki sahaja, perempuan tak boleh jamah. Disebut kan? Kan? Jadi itu surah Al-An'am cerita tentang alam. Maka berkenalan dengan alam ini adalah satu bentuk yang nikmat. Nikmat Allah melalui langit, melalui bumi, adanya gelap, adanya malam. Pernah atau tidak satu hari tu kita tak boleh tidur kerana tidak ada gelap. Masa awal pindah rumah, nak tidur waktu siang, langsir tak ada lagi. Memang tak boleh tidur kalau cerah. Sebab itu Allah ciptakan malam. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Orang-orang kafir menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Artinya di sini surah Al-An'am ceritanya tentang nikmat, sesuailah cerita tentang nikmat melalui alam, kalimatnya alhamdulillah. Daripada ini satu surah Al-Kahfi, surah berikutnya. Surah Al-Kahfi ia bermula dengan sekelompok orang Quraisy. Mereka tak puas hati, mereka risau apa yang dibawa oleh lelaki yang bernama Muhammad ini. Barangkali ada betulnya. Kalau ada kebarangkalian betulnya yang bernama Muhammad ini, maka mereka risau mereka akan dilaknat. Barangkali ada ketidakbenaran pada lelaki ini Muhammad. Maka caranya bagaimana? Mereka pergi menghantar dua orang utusan, namanya Uqbah, satu lagi namanya, saya baru teringat tadi, anak saya panggil saya dia tak ingat lah nama semua lagi. Dua orang ni kan, dua orang ini dihantar untuk bertanya kepada pendeta Yahudi. Dan pendeta Yahudi, kelebihan mereka, kenapa mereka rujuk pendeta Yahudi? Kerana mereka tidak ada kitab. Kalau pendeta Yahudi, mereka ada kitab. Itu kelebihan pendeta Yahudi. Okey. Al-Kahfi, itulah permulaan surah ini sebelum turun. Artinya orang Quraisy mereka tidak ada kitab, tetapi mereka terpaksa merujuk kumpulan yang ada kitab, orang Yahudi. Dan orang Yahudi memberi soalan maut, mencadangkan soalan maut, 3 soalan. Soalan pertama tentang rajul lelaki, sekumpulan yang pernah menduduki satu gua, kan? Soalan kedua tentang rajul tawaf, rajul lelaki yang sentiasa mengelilingi mana? Mengelilingi timur dan barat. Kemudian soalan ketiga adalah tentang roh. Dia katakan kalau daripada 3 soalan ini, kalau betullah dia seorang Nabi, dia akan jawab 2 soalan, 1 soalan akan ditinggalkan, tidak akan dijawab. Tapi kalau dia tak boleh jawab, itu artinya dia adalah rajul mutaqawwil, lelaki yang mengada-adakan. Lalu dikedepankan kepada Nabi Muhammad SAW, dia jawab, inni fa'ilu dzalika ghadan, aku akan jawab soalan ini esok. Dan dikatakan berlarutan sehingga 15 hari. Setiap hari orang tanya. Kalau setiap hari orang tanya, kita jawab tak apa, esok saya jawab, esok saya jawab. Akhirnya kita akan merasakan satu bentuk yang sempit, kesempitan yang baru, tak boleh jawab ni. Dah cari dah tak jumpa juga, wahyu tak turun-turun ni. Ketika itu kehilangan wahyu sangat dirasa, kan? Itu pada sudut Nabi Muhammad SAW, pada sudut orang kafir Quraisy, mereka sangat merasakan ketiadaan wahyu itu, ketiadaan kitab, sehingga kan mereka terpaksa merujuk pendeta Yahudi. Mereka tidak ada nikmat kitab itu. Pada sudut Nabi SAW, Nabi SAW sangat menunggu-nunggu, menanti-nantikan turunnya wahyu. Maka sekali turun wahyu ini, tidakkah ini satu bentuk yang nikmat yang besar, iaitu daripada kita tidak tahu, kita tunggu jawapan.
daripada kita ini. Dan begitu juga satu kumpulan, mereka sangat sedih, sangat terdesak sehingga kan mereka terpaksa merujuk agama lain untuk memberikan soalan kepada lelaki ini kerana mereka tidak ada kitab. Maka kitab ini satu benda yang besar. Surah Al-Kahfi turun Alhamdulillah. Ayat dah turun dah. Alhamdulillah, syukur. Alladhi anzala ala abdihi, yang mana diturunkan. Anzala, disebut anzala di sini bentuk anzala sekaligus. Ala abdihi, kepada seorang hamba-Nya. Al-kitab, kitab. Kenapa sebut kitab di sini bukan Al-Quran? Bukan Al-Furqan, bukannya Al-Dhikr. Kerana Al-Kitab ia juga merujuk kepada kitab-kitab samawi yang lain. Cuma ketua segala kitab itu, kitab samawi yang lain semuanya dirumuskan pada satu kitab yang satu, itu Al-Quran. Maka ia mewakili kepada kitab-kitab samawi yang lain. Turunnya kitab-kitab samawi satu bentuk nikmat yang tidak dapat digambarkan. Walam yaj'al lahu iwaja, kerana kitab ini turunlah, manusia tidak akan menjadi terlesong ataupun bengkok, kan? Itu surah Al-Kahfi. Sikit lagi dan habis surah Sabah dan surah Fatir. Dia katakan surah Sabah dan surah Fatir ini saling melengkapi. Iaitu surah Sabah dia datang selepas surah An-Nam. Surah An-Nam, surah tentang semut. Surah An-Nam dah ceritakan tentang satu kerajaan yang besar, iaitu kerajaan Sulaiman alaihissalam. Tetapi surah Sabah dia melengkapkan lagi cerita itu. Nak bagi tahu bukan setakat itu, ada satu kuasa yang mana kuasa yang besar. Tetapi kalau kuasa itu tidak bernaung di bawah lindungan Allah Ta'ala, maka kuasa itu jadi rugi. Kuasa Sabah yang dipimpin oleh wanita, kan? Jadi surah Sabah dia cuba menafikan kerajaan selain daripada kerajaan Allah, menafikan. Surah Fatir dia cuba mengibatkan balik apa yang dah ternafi. Tadi dah nafikan kerajaan selain daripada kerajaan Allah. Kita dah berkenal dengan satu kerajaan yang hebat pada surah An-Nam, tapi sekarang ni beralih pada surah Sabah. Rupa-rupanya benda itu dia tidak akan lama, benda itu akan runtuh, benda itu tidak penting kalau tidak pernaungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Sabah menafikan kerajaan selain daripada Allah. Maka cerita ini, kekuasaan yang besar ini sebenarnya lebih berhak untuk Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pujian sepenuhnya untuk Allah Ta'ala, kan? Surah Sabah. Tak cukup dengan itu, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kerana yang ada di langit dan di bumi. Tapi kata Allah Ta'ala, dan untuk Allah Ta'ala juga alhamd, pujian fil akhirah. Tidak cukup dengan dunia, akhirat nanti pun Allah Ta'ala ada. Itu kelebihan Allah Ta'ala dibandingkan dengan makhluk yang lain yang kita lihat kuasa yang sangat besar. Wa huwal hakimul khabir. Kerana apa? Kerana berpaksikan Al-Hakim, bijaksana, Al-Khabir, maha berpengetahuan. Jadi mana-mana kuasa dia kena berpaksikan Al-Hakim, kena bijaksana. Satu lagi kena berpengetahuan, Al-Khabir. Itu tanda kuasa yang baik, kan? Mana-mana kuasa. Sebab itu kuasa Sulaiman dia sangat besar, tetapi dinafikan oleh Allah pada surah Sabah. Kerana Allah sahaja yang berhak mendapat, Allah yang turunkan kerajaan itu, Allah yang bagi kuasa. Surah Fatir, bukan setakat bumi dikuasai oleh Allah, bahkan samawat, langit, yang mana Allah jadikan malaikat sebagai rasul. Rasul di sini artinya utusan yang mempunyai ajnihah, yang mempunyai sayap. Masna, dua, wa thulatha, tiga, wa ruba', empat. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah boleh tambah kepada makhluk ni apa yang dia suka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cerita tentang kekuasaan Allah ini dalam bentuk yang sangat halus. Maka nak bagi tahu pujian itu sebenarnya untuk Allah Ta'ala. Sesuailah surah ini berbunyi dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai kita bercakap tentang Alhamdulillah, ya, pada 5 surah. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk tuan-tuan, puan-puan dan diri saya. Ada soalan ke sebelum kita berhenti? Nanti pertemuan yang akan datang kita akan cuba bincang kupas berkenaan dengan
bentuk pujian yang kedua iaitu mentanzihkan Allah, menyucikan Allah daripada sifat kekurangan melalui surah-surah tasbih. Itu pada 7 surah. Allah Ta'ala alam. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.